Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang dan kesempatan untuk kita bersama pada pagi ini dalam usaha untuk memperbaiki setiap hari amalan kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam satu ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Ini orang-orang yang mentaati segala perintah Allah, hukum Allah dan perintah Rasul serta hukum Rasul, menyempurnakan hukum tersebut, maka kedudukan mereka di akhirat nanti Allah bagi tahu orang-orang itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah memurnikan nikmat ke atas mereka. Siapakah golongan yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan nikmat ke atas mereka? Yang pertamanya adalah martabat ataupun golongan para nabi. Dan yang keduanya adalah golongan para siddiqin, orang yang membenarkan hukum-hukum Allah. Dan yang ketiganya adalah golongan orang-orang yang telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan telah terkorban nyawa mereka, yang mana mereka ini adalah dipanggil para syuhada. Yang keempatnya adalah orang yang mana mereka ini menyempurnakan amalan-amalan mereka di dunia sehingga mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini para salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sangat baik dijadikan sahabat. Dan semua ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha mengetahui. Ibu-ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpaginya satu orang hamba bila mana dia bangun daripada tidur dia pada ketika itu, perintah Allah dan larangan Allah tertumpu kepada dia. Jadi penerimaan hamba pada ketika itu terhadap perintah Allah dan dalam meninggalkan larangan Allah itu, kata ulama, terbahagi kepada beberapa golongan. Dan di pagi ini, ibu-ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita muhasabah diri kita daripada golongan manakah kita ini dalam menerima perintah Allah dan dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala bermula di pagi hari. Kerana setiap pagi dan petang Allah Subhanahu wa taala akan menukarkan malaikat yang mana mencatat amalan kita. Di waktu pagi hari, malaikat yang menjaga kita daripada malam hari hingga ke pagi akan naik ke atas, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan laporan, dan yang di atas akan turun ke bawah menyambung kerja untuk mencatat amalan kita daripada pagi hinggalah ke petang hari. Jadi beruntunglah di sini kalau satu orang itu di pagi hari ini itu dimulai dengan kebaikan. Ibu-ibu bapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu orang hamba bila berpagi pada ketika itu, yang pertama sama ada dia itu akan menerima dengan gembira perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu dia sempurnakan. Orang yang pertama ini dalam jiwa dia, dalam diri dia ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita hendak lihat pada ketika ini dengan suasana yang penuh keadaan yang penuh dengan hari ini fitnah, sangat-sangat sukar untuk mencari golongan seperti ini. Pagi hari mereka ini, dalam diri mereka yang pertamanya mereka akan ingat Allah. Bila mana satu orang tidur, maka pada ketika itu rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Maknanya pada ketika itu tidak ada hukum-hukum yang tertentu kepada dia, yang tertumpu kepada dia. Tapi bila mula dia bangun tidur pada ketika itu, perintah Allah tertumpu kepada dia.
Dan satu orang yang beriman dalam jiwa dia ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa gembira. Walaupun dalam keletihan dia akan menerima dan menyempurnakan mengikut kemampuan dia. Pada hari ini kalau kita hendak lihat golongan seperti ini sangat sukar. Jiwanya pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Nabi SAW telah bersabda, "Idza sarraka hasanatuka wa sa'at sayyi'atuka fa anta mu'min." Jiwanya pada ketika itu apabila buat kebaikan dia akan rasa gembira, apabila terlaku kesilapan daripada dia akan menyesal. Dan kalau tertinggallah perintah Allah Subhanahu wa taala daripada dia akan menyesal. Misalnya satu hari dia tertinggal ataupun terlewat untuk menghadiri sembahyang berjemaah, dia akan menjadi resah gelisah pada hari. Kalau kita lihat pada kisah-kisah ulama-ulama silam, bukannya sahabat, golongan sahabat ni kita tak boleh nak bayangkan kedudukan iman mereka. Yang mana iman mereka ini telah sempurna, tidak akan naik sampai kepada satu tahap yang maksimum, sampai satu tahap yang mana segala perintah Allah di hadapan mereka akan terus sempurnakan. Bahkan mereka ini bagi nyawa untuk sempurnakan perintah Allah. Berlaku di kalangan satu orang tabi'in yang mana kematian ibunya. Kerana menguruskan jenazah ibunya, pada ketika itu dia telah tertinggal satu sembahyang. Bukan tertinggal semuanya, maknanya tertinggal. Mungkin takbiratul ula, dia orang yang menjaga takbiratul ula, maka dia telah tertinggal pada hari itu. Kemudiannya, dia telah mengulangi sembahyang kerana dia yakin dengan sabdaan Nabi SAW yang lebih kurang mafhum hadis mengatakan salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Ada riwayat kata bi 25 darajatan. Sembahyang berjemaah itu keuntungannya, fadilatnya, kelebihannya lebih utama 25 kali ataupun sebagian riwayat mengatakan 27 kali lebih baik daripada satu orang itu sembahyang bersendirian. Dan tabi'in ini dia adalah satu orang yang menjaga sembahyang. Maka pada satu hari, bukannya kalau kita tengok dekat sini meninggalkan ataupun tertinggalnya sembahyangnya itu kerana urusan yang penting, menguruskan jenazah orang tuanya. Maka di sini penyesalan telah timbul dalam diri. Orang yang mana takwanya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa ini bukan perasaan yang boleh dibuat. Takwa ini hadir dengan sendirinya di dalam diri seseorang apabila setiap waktu dan ketika tumpuannya kepada perintah Allah. Kalau kami satu orang itu satu ketika dia mengamalkan perintah Allah, dalam ketika yang lain dia tinggalkan perintah Allah, kemudian dia mengaku dia bertakwa kepada Allah, kita boleh kata orang ini dusta. Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini makamnya, kedudukannya, perasaannya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala terlalu rapat. Dia sendiri mengamalkan sempurna perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak gembira kalau melihat keadaan di sekelilingnya orang dalam keadaan meninggalkan perintah Allah. Jadi dekat sini ibu-ibu apa yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang pertama di pagi hari dalam menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, golongan ini akan rasa gembira untuk menyempurnakan perintah Allah. Dan jiwanya juga merasa gembira meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Golongan yang kedua adalah golongan yang mana di pagi hari itu dia meyakini ini adalah perintah Allah. Dia meyakini ini adalah perintah Allah, tetapi kedudukan iman di dalam diri dia tidak mampu membawa dia untuk mengamalkan perintah tersebut, tetapi i'tiqadnya di dalam hati masih lagi mengakui ini adalah perintah Allah. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang mana di pagi hari memandang perintah Allah itu sebagai satu bebanan, lalu dengan gembira meninggalkan perintah tersebut. Jadi di sini ibu-ibu bapa dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kedudukan kita pada ketika ini, pada golongan manakah kita? Adakah pada golongan yang sentiasa menyempurnakan perintah Allah, ataupun golongan yang mana meyakini itu adalah perintah Allah dan wajib dibuat,
cuma tidak ada kemampuan untuk melaksanakan dan berniat untuk melaksanakannya. Dan yang ketiga adalah golongan yang mana langsung tidak merasakan itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu sempurnakan. Bahkan dia merasa beban terhadap perintah tersebut. Jadi di sini ibu-ibu apa dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kedudukan seseorang dalam memandang hukum Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah kedudukannya di akhirat itu. Kiranya dia itu adalah satu orang yang mana mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kedudukannya di sana besok di antara 4 golongan ini. Allah berfirman, golongan yang pertama adalah orang itu akan bersama dengan para nabi. Dan golongan yang kedua, orang itu akan bersama dengan para siddiqin. Itu martabat yang bawah. Golongan yang ketiga, orang itu akan bersama dengan para syuhada. Dan golongan yang keempat, orang itu akan bersama dengan para salihin. Ini golongan salihin ini adalah golongan yang paling rendah. Kalau kita lihat golongan kita sekarang, kalau kita lihat keadaan kita ini, adakah aku ini boleh digolongkan dalam golongan orang-orang yang salih? Dengan amal kita yang mana dalam menyempurnakan perintah Allah masih penuh dengan kelalaian. Dalam memandang larangan Allah Subhanahu Wa Taala itu masih gembira melakukannya. Maka jika kita perhatikan di sini ibu-ibu apa dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu kita tingkatkan usaha kita dalam mentaati perintah Allah, menyempurnakan hukum-hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan kepada kita. Sebab itulah orang-orang dahulu, ulama-ulama, mereka sentiasa bermuhasabah diri mereka. Bukannya amalan saja, dari segi percakapan mereka pun mereka ambil kira. Hari ini percakapan kebaikan yang kita cakap berapa banyak? Percakapan yang tidak patut kita cakap berapa banyak? Kalau kita ambil kira ibu-ibu apa dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kedudukan yang keempatnya pun kita belum capai. Maka oleh kerana itulah kita perlu lihat dan kita kena ambil contoh daripada orang-orang terdahulu. Semoga mereka ini memberi kepada kita satu dorongan, satu kekuatan, semangat untuk kita mengusahakan kehidupan kita hari ini seperti mana kehidupan mereka-mereka dahulu. Mereka dahulu begitu i'tiqad, keyakinan, kepercayaan mereka terhadap Rasulullah. Satu kisah ada mengatakan satu orang Yahudi. Yahudi ini dia adalah orang yang benci kepada Islam. Tetapi semasa hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, dia begitu yakin dengan keputusan baginda sallallahu alaihi wasallam. Berlaku satu perselisihan di antara dia, yakni Yahudi ini dengan satu orang munafik. Dalam kisah itu disebut munafik tersebut nama dia adalah Bishr. Munafik ni tak dapat nak dijelaskan dia ni Islam ke dia ni kafir ke. Tapi kalau tengok pada ta'arif ulama, zahirnya Islam, tetapi dalam hatinya yakin dia, kepercayaan dia itu adalah kafir. Dan kedudukan orang munafik ni Allah bagi tahu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kedudukan orang munafik ini adalah di neraka yang paling bawah. Jadi dekat sini berlaku satu peristiwa yang mana Yahudi dengan munafik ini telah bergaduh. Maka dalam pergaduhan itu Yahudi ini telah bagi tahu kepada munafik itu tadi yang bernama Bishr itu, kita jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam buat keputusan. Yahudi walaupun dia itu tidak menerima Islam, tetapi dalam hati dia mempercayai bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu orang yang amin, amanah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu orang yang dalam buat keputusan yang tepat. Maka sebab itulah dia gembira jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buat keputusan. Dan munafik ni pula yang namanya Islam Bishr, tetapi dia itu sendiri tidak gembira jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buat keputusan. Kerana dia tahu sekarang dalam pergaduhan ini kedudukan dia memang pada kedudukan yang salah dan Rasulullah SAW tidak akan berpihak kepada dia. Dan Yahudi ni walaupun dia satu orang yang kafir, tetapi dia yakin kedudukan Nabi SAW itu adalah benar, satu orang yang buat keputusan tepat, walaupun yang benar itu adalah daripada pihak yang bukan Islam. Maka sebab itu Yahudi ini lebih gembira
Jika Rasulullah SAW buat keputusan, munafik ini walaupun namanya Islam, tetapi dia tidak gembira dengan keputusan baginda. Kerana apa? Dia pada kedudukan yang salah. Jadi munafik ini beritahu, kita jumpa Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini adalah pembesar Yahudi pada ketika itu, yang mana dia ini adalah musuh Islam dan dia ini sangat benci kepada Islam. Dia sangat benci kepada Islam. Tapi dekat sini akhirnya keputusan berlaku, kita tetap jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar penjelasan daripada kedua belah pihak. Yahudi menceritakan keadaan pergaduhan dan munafik ini pun menceritakan keadaan pergaduhan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat keputusan bahawasanya Yahudi ini adalah pada kedudukan yang betul dan munafik tadi Bishr itu adalah pada kedudukan yang salah. Maka ibu-ibu bapa dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik sifatnya dia tidak akan terima apa saja keputusan jika tidak bersesuaian dengan kedudukan dia. Dalam Al-Quran beritahu, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kepada menyempurnakan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Marilah beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan Rasul telah turunkan. Yang telah turun kepada Rasul, maka orang-orang munafik kamu akan lihat mereka itu akan berpaling. Mereka akan berpaling dan mereka tidak akan gembira dengan keputusan tersebut. Maka munafik ini telah bagi tahu, sekarang ini kita jumpa Hadrat Umar. Mula-mula dah jumpa Rasulullah dan kemudian ini jumpa Hadrat Umar. Sebab itu orang munafik ini selagi tidak sesuai dengan apa keputusan, sesuai dengan jiwa dia, maka dia akan cari helah lain, dia akan cari jalan lain. Untuk apa? Keputusan itu berpihak kepada dia. Sekarang ni sebab apa jumpa Hadrat Umar? Hadrat Umar ini adalah satu orang yang mana gelaran dia Faruq. Faruq ini adalah gelaran yang mana membezakan di antara kebatilan dan kebenaran. Jadi dia sangkakan sekarang ni Hadrat Umar akan buat keputusan berpihak kepada dia. Sebab dia daripada kalangan ataupun golongan daripada golongan Islam. Nama dia Islam. Yahudi ini adalah daripada golongan kafir. Maka pasti Hadrat Umar akan membuat keputusan dia, orang Yahudi ini akan salah. Tapi bila sampai kepada Hadrat Umar, maka Yahudi ini telah ceritakan dan munafik ini pun telah ceritakan. Maka kata Hadrat Umar, apa keputusan Rasulullah, itulah keputusan dia. Maka Yahudi itu telah menerima dan munafik ini berkeras. Munafik ini berkeras tidak mau menerima keputusan. Jadi ibu-ibu apa dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sahabat adalah golongan manusia yang mana mereka ini sangat-sangat memberati perintah Allah dan Rasul mereka. Kalau kita lihat banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku, yang mana sahabat-sahabat ini mereka akan mengikuti satu persatu kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam keadaan mereka itu sukar, walaupun dalam keadaan mereka itu tidak mampu ataupun dari segi zahirnya mereka itu tidak mampu untuk buat, tetapi kerana itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan kerana itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka sempurnakan juga perintah tersebut. Jadi kalau kita lihat beberapa kisah yang berlaku dalam ayat itu tadi sendiri, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan tentang ketaatan satu orang kepada Allah dan Rasul-Nya. Peristiwa itu berlaku ketika mana satu orang telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang sahabat telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia telah menyatakan perasaan dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, hatiku ini mencintai engkau ya Rasulullah lebih daripada diri aku sendiri. Tuan-tuan, kalau kita dengar perkataan ini biasa pada lafaz sahabat. Mencintai Rasulullah lebih daripada diri sendiri. Kalau kita tengok tuan-tuan, diri kita ni selagi tak terurus, kita tidak akan urus diri orang lain. Apa-apa keadaan pun keutamaan adalah diri kita. Tapi sahabat ini menyatakan, aku akan utamakan engkau ya Rasulullah daripada diri aku. Yang keduanya sahabatnya bagi tahu, aku lebih mencintai engkau ya Rasulullah daripada istriku.
Dan itu memang jelas. Hari ini bila berlaku perselisihan di dalam keluarga, mak kita sendiri dengan isteri kita, mereka berselisih pendapat. Maka kat sini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada umumnya kita akan membenarkan isteri kita. Walaupun mak itu kedudukannya kalau untuk orang lelaki adalah perlu diutamakan. Isteri ketaatannya adalah kepada suami dan suami ketaatannya adalah kepada mak. Tetapi secara umumnya bila berlaku perselisihan di antara emak kita sendiri dengan isteri kita, maka keutamaan kita akan beri kepada isteri kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sahabat ni bagi tahu, aku lebih mencintai engkau ya Rasulullah daripada isteri aku. Dan kemudian sahabat tu bagi tahu, aku lebih mencintai engkau ya Rasulullah daripada anak-anak aku. Dan anak-anak ni juga kasih sayang tidak kurang. Tapi sahabat ni telah mendakwa, sahabat ni telah menyatakan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada diri dia, lebih daripada isteri dia, lebih daripada anak-anak dia. Dan dia bagi tahu, kadang-kadang apabila aku berada di rumah, maknanya bersama dengan keluarga di rumah, tiba-tiba datanglah ingatan aku terhadap engkau. Maka aku mula resah, gelisah, dan aku akan keluar rumah, lalu datang berjumpa dengan engkau. Bila aku melihat sahaja wajah engkau, maka ketenangan datang dalam diri aku. Jadi tuan-tuan, gambaran sahabat cinta mereka kepada Rasulullah, kita tidak boleh bayangkan. Daripada kenyataan mereka ini, tuan-tuan, kita boleh katakan yang kita ni tidak mampu untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana cintanya sahabat kepada Nabi. Bila mana Rasulullah SAW mendatangkan satu hukum, maka dia akan mengatakan labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Sekarang ni perintah ataupun hukum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta disempurnakan daripada sahabat adalah pemberian nyawa. Tuan-tuan, jihad peperangan ini bukan satu perkara kecil. Jihad peperangan ini, tuan-tuan, bukan satu perkara kecil. Maknanya terpaksa meninggalkan isteri, tak mungkin kembali, meninggalkan anak, yang mana mereka ini dalam masih memerlukan kita. Tapi sahabat ini kerana cintanya mereka kepada Rasulullah, mereka tidak pandang itu benda semua. Mereka labbaika, saya hadir ya Rasulullah. Bersedia dalam setiap waktu. Di antara perkara yang mana sahabat bagi tahu ni, bila aku balik kita di rumah. Kita hari ini tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita duduk di luar, maka satu masa akan datang kerinduan untuk kembali ke rumah. Tapi ni sahabat duduk dalam rumah. Dia bagi tahu, bila mengingat sahaja engkau ya Rasulullah, maka jiwaku tidak jadi tenang. Lalu aku keluar jumpa engkau, bila lihat saja wajah engkau, maka pada ketika itu barulah tenang jiwa aku. Jadi dekat sini dia kata, aku mula terfikir, sekarang waktu engkau hidup, aku boleh datang keluar jumpa engkau untuk menenangkan hati aku. Tapi bagaimanakah selepas kewafatan engkau ya Rasulullah? Bila engkau wafat besok ya Rasulullah, yang mana kedudukan engkau semua orang tahu. Kedudukan para nabi itu makamnya adalah yang paling atas. Dan ketika mana engkau masuk ke dalam syurga, pada ketika itu engkau akan bersama dengan para nabi. Dan begitu juga kedudukan engkau adalah kedudukan Nabi. Dan daripada sini aku dapat ketahui bahawasanya aku ini tidak akan sampai ke syurga. Kalau sampai ke syurga pun tidak akan sampai kepada makam kau. Aku pun tak tahu lagi kedudukan aku. Sampai syurga ke tak sampai syurga. Kalau aku mati dalam keadaan Islam, sampailah aku ke syurga. Kalau aku mati dalam keadaan bukan Islam, syurga pun aku tak lihat. Jadi ini takwa sahabat. Sedangkan sahabat yang tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, setiap orang Islam di bulan Ramadan mereka baca Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an, keredaan Allah terhadap mereka dan meredanya mereka itu terhadap apa yang Allah hukumkan kepada mereka, itu sudah jelas. Tapi saking takwanya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak meyakini dalam keadaan itu pun belum pasti mereka akan mati dalam Islam. Kita hari ini bagaimana? Hanya kerana sembahyang kita 5 waktu saja ini kita boleh kata kita mati dalam Islam. Hanya dengan puasa kita setahun sekali saja kita boleh kata kita ni mati dalam Islam. Sebab itulah ibu-ibu bapa dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iman itu adalah perasaan harap dan takut. Iman adalah perasaan harap dan takut.
harap yang Allah Subhanahu wa taala terima kita dan matikan kita dalam keadaan iman, yakni dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala terima, dan takut yang mana ibu bapa Allah Subhanahu wa taala sedikit kesilapan kita akan menyebabkan kematian kita itu dalam keadaan Allah tidak redha kepada kita. Itulah iman. Oleh kerana itulah ibu-ibu bapa Allah Subhanahu wa taala, sahabat ni telah bagi tahu yang mana kalau besok dalam syurga aku sampai pun aku tak boleh nak sampai kepada makam engkau. Maka Nabi SAW setelah mendengar pernyataan sahabat ini, Nabi SAW tidak berkata apa-apa sehinggalah Allah turunkan ayat itu. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Kalau kita digolongkan daripada salah satu golongan ini pun, ibu-ibu apa dimulakan oleh Allah SWT, beruntunglah kita. Tetapi kerana nilai akhirat itu tidak ada di hadapan kita, kita tidak nampak kedudukan yang paling tinggi. Kedudukan sahabat inginkan adalah kedudukan bersama dengan Rasulullah. Kerana cinta mereka di dunia ini lagi. Hazrat Abu Hurairah bagi tahu, satu kali malam bulan purnama. Malam bulan purnama, pada ketika itu Nabi SAW sedang baring di Masjidil Haram. Dalam keadaan baginda SAW memakai kurta warna merah dan Nabi SAW berbaring. Sekali aku memandang kepada bulan purnama dan aku pandang kepada wajah Rasulullah SAW. Bila aku pandang bulan dan aku pandang wajah Nabi SAW, maka aku telah buat keputusan ke atas diri aku. Wajah baginda SAW itu lebih bercahaya daripada bulan purnama. Dan Nabi SAW ini adalah satu orang insan yang mana Allah Subhanahu wa taala telah sembunyikan kecantikan sebenar wajah baginda SAW di alam dunia ini. Di kalangan para nabi yang masyhurnya adalah Nabi Yusuf alaihi salam kecantikan, tapi Allah sembunyikan kecantikan sebenar wajah baginda SAW. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan zahirkan kecantikan baginda SAW sebenar. Tapi walau macam tu pun sahabat bagi tahu, aku lihat bulan purnama dan aku lihat wajah baginda SAW, wajah baginda lebih bercahaya. Bila Nabi SAW tersenyum, keluarlah cahaya daripada jarak gigi baginda SAW. Ini Nabi SAW yang mana sahabat tergila-gilakan. Kalau kita kata ini majnun, sahabat ni dia majnun kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bagi tahu ayat tersebut. Maka ibu-ibu bapa dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, kita di akhirat besok bersama siapa kita cinta, insya-Allah kita akan dibangkitkan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Cinta kita kepada Rasulullah, mudah-mudahan Allah bangkitkan kita bersama Rasulullah. Tapi seperti mana yang telah diberitahu, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya melafazkan. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala telah hukumkan dalam hukum syariat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai petunjuk dan membawa rahmat pada seluruh alam. Satu kisah, satu orang yang mana duduk di pendalaman. Waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam pendalaman. Maknanya kalau kita kata dekat sana pendalaman di tanah Arab ni, duduk di gunung-gunung lah, kan? Di hati orang Badui panggil. Jadi satu kali baginda SAW dalam perjalanan untuk pergi ke medan perang. Maka telah sampai ke kawasan jihad tersebut ataupun kawasan pendalaman tersebut. Di situ ada satu orang lelaki yang mana dia ni bukan orang Islam, sedang membela kambing dia. Maka Nabi SAW telah didatangi oleh orang tersebut. Orang tersebut melihat jemaah Nabi SAW dan orang itu telah datang. Kamu ajak aku kepada aku. Maknanya apakah yang telah kamu dakwahkan kepada aku? Maka Nabi SAW beritahu, aku mendakwakan kamu kepada iman. Maksudnya dekat sini mendakwakan kamu kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu bersaksi atas perkara ini, maka kamu akan dapat kejayaan, kamu akan berjaya, kamu akan selamat di akhirat. Jadi orang Badui itu tadi bagi tahu, kalau aku terima dakwah kamu ni, apa yang aku perlu buat? Maka Nabi SAW telah bagi tahu, kamu kena fahami hakikat iman. Kamu kena fahami hakikat iman.
Baik, sekiranya aku memahami hakikat iman, apa yang perlu aku buat lagi? Maka dia bagi tahu, Nabi SAW bagi tahu, sekarang ni kami hendak pergi ke jihad, maknanya kami hendak pergi berperang. Maka hendaklah kamu juga ikut kami pergi berperang. Maka kata orang itu tadi, kalau aku pergi jihad, apa aku akan dapat? Maka kata Nabi SAW, kiranya mana-mana orang kafir membunuh kamu, maka kamu akan mendapat pahala syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya kamu menang dalam peperangan tersebut dalam keadaan hidup, maka kamu akan kembali dalam keadaan membawa harta rampasan. Jadi dekat sini ibu-ibu Allah SWT, kalau kita lihat apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, iman bukan hanya melafazkan. Badui itu tadi tanya kepada Nabi SAW, kepada apa yang kamu dakwakan aku? Kamu dakwakan aku kepada perkara apa? Maka sahabat Badui itu Nabi SAW bagi tahu, aku dakwakan kamu kepada kalimah iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dekat sini, kalau melafazkan iman itu sudah memadai. Tetapi apabila Badui itu tanya, selepas itu apa yang perlu aku buat? Hakikat iman kamu perlu faham. Jadi hakikat iman ni, kata ulama, ibu-ibu pada masa Allah Subhanahu Wa Taala adalah mentaati segala perintah Allah. Itulah tuntutan iman. Yang hari ini setakat ini kita melafazkan tu alhamdulillah, tetapi sejauh manakah tuntutan iman yang kita telah sempurnakan? Bila muadzin melaungkan azan, maka dekat situ apakah keadaan iman kita? Iman mengatakan pada ketika itu, pergilah kamu tinggalkan kerja kamu, pergi kepada sembahyang. Bila mana harta kamu berlebihan, iman pada ketika itu mengatakan keluarkanlah zakat kerana pada harta kamu ada harta orang lain. Jadi dekat sini sekiranya kita tidak dapat menyempurnakan perkara tersebut, fahamlah kita bahawasanya kita ini beriman, melafazkan lafaz iman tetapi belum lagi memahami hakikat iman. Kemudiannya apabila Nabi SAW ditanya lagi, kalau aku memahami hakikat iman, apa lagi yang perlu aku buat? Maka kata Nabi SAW, sekarang ni kami dalam perjalanan untuk pergi berperang. Maka dekat sini kami mahu kamu ikut serta berperang. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT, seperti mana saya kata tadi, peperangan adalah penyerahan kesempurnaan iman yang terakhir. Sebab apa? Dalam peperangan ini hanya dua saja, sama ada hidup ataupun mati. Jika mati, maka tidak ada apa lagi dalam dunia ini. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang Subhanahu Wa Taala bila menyebut saja nama jihad, ini bukan satu perkara yang mudah. Bukannya hanya satu orang itu dengan hanya semangat saja pergi berjihad, tidak. Sahabat-sahabat mereka telah sediakan iman mereka yang sempurna, dengan iman itulah mereka telah bawa diri mereka pergi jihad. Hari ini tuan-tuan hanya dengan semangat dalam keadaan hakikat iman belum disempurnakan. Bagaimanakah hari ini kita nak berjihad? Sedangkan hari ini tuan-tuan berjihad itu adalah untuk menyerahkan diri kerana mati. Hari ini bangun subuh tuan-tuan untuk angkat selimut yang tak sampai kilo tu pun muazzin melaungkan azan. Bukannya suruh pergi mati, suruh pergi datang kepada Allah. Kita boleh tengok macam mana keadaan ini. Macam mana untuk pergi jihad? Jihad itu jauh sekali dan tuntutannya pun belum tiba. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan Subhanahu Wa Taala, dekat sini kita boleh renung kedudukan mana kita sekarang. Kedudukan mana kita. Baik. Kemudiannya apa yang istimewanya tentang Badui ni tadi, tentang orang kampung ni tadi. Bila mana saja dia mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia terus berserta dengan Nabi SAW di dalam peperangan. Dan dia telah berperang bersungguh-sungguh. Dan akhirnya dia telah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah ibu-ibu pada masa Allah Subhanahu Wa Taala, saksi-baki kehidupan kita yang boleh kita usahakan. Satu, kerana kelemahan kita dalam mengamati Islam, amalan Islam. Itu yang lepas kita istighfar dan taubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita. Hanya satu dosa saja yang kita bawa, Allah SWT akan masukkan kita ke dalam neraka. Dosa syirik. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahu an-nar. Orang yang mensyirikkan Allah, tidak mempercayai Allah, menduakan Allah, orang inilah yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mana dosa pun kita bawa, tetapi selama mana akidah kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kekurangan akan dimasukkan ke dalam neraka.
Tapi tuan-tuan dan puan-puan, selagi mana nyawa belum terhalkum, kita boleh lagi mengharapkan pengampunan daripada Allah. La tai'asu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Kita sendiri kena berusaha untuk mentaati perintah Allah sedaya mungkin, menyempurnakan hukum Rasulullah sedaya mungkin, dan menyediakan orang lain supaya mereka ini jangan berputus asa. Satu orang peminum arak, satu orang penzina, kita katakan mereka ini adalah ahli neraka, mereka akan berputus asa. Bahkan kita akan bawa mereka, kita kena bawa mereka ini supaya mereka ini datang perlahan-lahan kepada menyempurnakan perintah Allah. Kita tidak tahu bila mereka datang kepada perintah Allah, bila mereka datang kepada amalan-amalan syariat. Kita tidak tahu, mungkin mereka ini lebih baik daripada kita. Sebab itulah hari ini syaitan akan meletakkan putus asa pada manusia supaya mereka ini tidak mengharap rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu maha luas. Macam mana buruk keadaan kita pun, selagi mana ada hayat dalam dunia ini, masih berpeluang untuk kita baiki amalan kita dengan mentaati perintah Allah, menyempurnakan hukum Rasulullah. Untuk itulah ibu-ibu bapa dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari demi hari kita kena bersyukur dapat mentaati perintah Allah. Tiap selepas selesai satu amalan, yang pertamanya istighfar kerana kekurangan kita. Yang keduanya kita kena minta dengan Allah supaya diberi taufik untuk amalan tersebut. Satu orang datang sembahyang subuh di pagi hari, maka yang pertama dia istighfar kerana kekurangannya dalam sembahyang. Dan yang keduanya kena minta dengan Allah, ya Allah berilah aku taufik untuk membuat amalan yang seterusnya. Apabila satu orang ada niat begitu, maka insya-Allah sembahyang zuhur Allah akan bagi taufik itu datang. Sembahyang zuhur dia istighfar lagi, kemudian diminta dengan Allah, insya-Allah sembahyang asar Allah akan bagi dia datang. Allah akan bagi datang walaupun dalam kesusahan. Allah akan bagi datang walaupun dalam kesibukan. Tetapi apabila kita meyakini kemampuan kita, maka Allah akan uji. Maka pada ketika itu tuan-tuan, kemampuan kita tak boleh nak buat apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya kita nak buat kebaikan, dan tidak ada daya upaya untuk kita tinggalkan diri kita ataupun jauhkan diri kita daripada melanggar perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, melainkan dengan Allah. Sebab itu kita kena minta. Kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hamba aku, setiap kamu dalam keadaan sesat, kamu tak tahu macam mana untuk mengamalkan agama, kamu tidak faham macam mana untuk teruskan cara kehidupan dunia mengikut cara yang aku mahu. Fastahduni ahdikum. Maka kamu mintalah petunjuk daripada aku akan beri petunjuk kepada kamu. Dan ibu-ibu apa dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ini kena berterusan. Untuk itulah hari ini kita perlukan suasana. Untuk wujudkan suasana inilah maka wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang yang beriman. Orang yang beriman ini dahagiakan nasihat daripada orang lain. Dan apabila dia memberi nasihat, maka orang akan terkesan dengan nasihat. Dia sendiri menerima nasihat, dan apabila dia memberi nasihat, maka orang akan terkesan dengan nasihat. Oleh itu ibu-ibu bapa semua taala, dampingi ulama. Dengan dampingi ulama, maka banyak kebaikan agama kita akan dapat. Di antara perkara yang berlaku di akhir zaman, ulama akan jauh daripada orang-orang awam. Orang awam akan mengamalkan agama dalam keadaan kejahilan, maka ulama akan memandang ringan terhadap amalan agama. Mereka akan berkata untuk keduniaan, mereka akan berusaha untuk perkara dunia. Jadi kita minta jauh lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada keadaan begini. Maka kita datanglah ulama, dampingilah ulama. Mudah-mudahan dengan sedikit kita berdamping dengan ulama, banyak kebaikan akhirat kita akan dapat. Jadi ibu-ibu apa dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk pagi ini mudah-mudahan apa yang saya katakan dan apa yang tuan-tuan semua dengar memberi manfaat ataupun peringatan untuk kita memperbaiki akhirat kita, untuk kita membuat persediaan sebelum kita tutupkan masa kita. Untuk itulah ibu-ibu bapa semua taala, usaha dan doa. Hanya berdoa sahaja tanpa usaha pun kita tidak akan dapat. Untuk perkara dunia pun kita kata perlu usaha, bukan doa saja. Untuk perkara akhirat lebih-lebih lagi. Dan doa itu adalah satu perkara yang baik di antara amal, tetapi usaha pada amal tersebut itu adalah penting. Kita doa untuk Allah bagi taufik kita sembahyang, tapi kita tak fikir untuk sembahyang, maka tidak akan terbuka jalan. Doa untuk dapat taufik sembahyang itu satu amalan lain. Melaksanakan perintah sembahyang itu satu amalan yang lain. Walaupun kita doa untuk dapat taufik sembahyang, tetapi kita tidak sembahyang, tetap kita di neraka Allah. Doa itu satu kebaikan. Jadi sebab itulah tuan-tuan semua taala perlukan pengorbanan. Jadi untuk pengorbanan ialah sedikit saja dalam dunia ini.
Dan kalau kita tengok umur kita 60 tahun, 15 tahun tu dah habis untuk tidur saja kalau satu hari tidur 8 jam. Jadi tuan-tuan, 15 tahun tu belum akil balik lagi. Kata ulama 20 tahun. 20 tahun tu untuk tidur saja. 15 tahun belum akil balik. Sikit di baki ni Allah nak tengok macam mana amalan kita. Macam mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doalah untuk orang-orang lain juga supaya mereka ini dapat mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.